Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Boleh, insyaAllah. Nanti Ustaz dah ready dan bila Ustaz dah share kat FB Ustaz, kita boleh terus mula, insyaAllah. Okey. Okay, nak share dah. Okay, kita start. Sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'u min da'watin la yusma'. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita bersama-sama sambung pengajian kita untuk Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Mujtahid An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi pada malam ni kita berada pada hadis ke-11. Okay, insyaAllah kita cuba ambil hadis 11 hingga 13 insyaAllah. Okay, hadis 11 hingga 13. Jadi hadis yang ke-11 ni al-hadithul hadi ashar. Okay. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. Hadis ni diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali, anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu yang ada gelaran sibt. Okay, sibtu ni maksudnya cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Muhammad adalah kunyah kepada Al-Hasan. Kunyah kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Yang dikatakan yang memberi kunyah ini kepada Al-Hasan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kunyah ini kepada Al-Hasan. Dan Al-Hasan bin Abi Talib, Nabi SAW pernah menyebutnya sebagai penghulu pemuda di syurga. Okay, Nabi SAW pernah naik mimbar kemudian memuji dengan mengatakan yang cucu baginda ni adalah penghulu kepada pemuda yang ada di syurga. Okay. Dan terbuktilah yang mana Al-Hasan ini mempunyai banyak kelebihan dan kita cakap banyak fadilat dan kita cakap dalam biografi beliau banyak jasa yang beliau lakukan untuk orang Islam. Okay. Dan Nabi SAW juga mengisyaratkan dalam hadis dengan Al-Hasan inilah dua pihak yang bertelagah akan mencapai keamanan. Okay. Dua pihak yang bertelagah akan mencapai keamanan. Di mana Al-Hasan ini sewaktu pemerintahan khilafah Sayyidina Ali, apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mati dibunuh, ketika itu berlaku kita cakap pergelutan kuasa. Okay, siapa yang nak jadi khalifah lah antara pihak Muawiyah dengan pihak Al-Hasan. Okay. Memandangkan Al-Hasan melihat kalau pergelutan tu berterusan,
orang Islam akan terus bertempur dan pertumpahan darah akan berlaku, maka Al-Hasan pun hanya jadi khalifah untuk lebih kurang 6 bulan sahaja. Al-Hasan pun menjadi khalifah hanya untuk 6 bulan sahaja, kemudian beliau mengundur diri daripada jawatan tersebut. Kata para ulama dia panggil at-tanazul. Beliau mengundur diri dan menyerahkan kepada Muawiyah untuk jadi khalifah lah, atas dasar apa? Untuk mengelak daripada berlaku pertumpahan darah. Okey, yang mana perbuatan Al-Hasan ini telah menyebabkan banyak peperangan yang dapat dielak, banyak peperangan, banyak pertumpahan darah yang dapat dielakkan. Dan Al-Hasan ini dikhilafkan bila beliau wafat dengan banyak khilaf. Ada kata tahun 44 Hijrah, tahun 48, tahun 46, 51, banyak tahun, banyak khilaf. Okey, dan dikatakan yang membunuh beliau ialah salah seorang daripada isteri beliau sendiri. Okey, ataupun isteri beliau sendiri, kerana beliau diracun oleh isteri. Dan dikatakanlah dari sudut sejarah dikatakan maksudnya fakta ni disebutlah dalam buku-buku sejarah, cuma kita pun tak boleh nak pastikan secara sahih. Dikatakan bahawa yang kita cakap yang membisik untuk menyuruh isteri Hasan ini meracuni beliau ialah Yazid bin Muawiyah, anak kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, dikatakan. Dikatakan. Jadi Al-Hasan ini adalah cucu kepada Rasulullah SAW dan digelar juga Raihanatuhu. Raihanah ni bermaksud yang seseorang yang disenangi oleh Rasulullah SAW, yang dikasihi dan disenangi, sebab dia datang daripada kataan dalam bahasa Arab untuk menunjuk kepada satu perkara yang wangi, yang disukai. Bau yang wangi yang disukai. Jadi bila Al-Hasan ini gelarannya adalah Raihanatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Al-Hasan ialah seseorang yang disukai oleh Rasulullah SAW, disenangi dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi saya bacakan sedikit sebanyak hadis yang menyebutkan tentang kelebihan Al-Hasan tadi, tapi dalam bahasa Arabnya. Okey. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW menaiki mimbar, Nabi melihat kepada Al-Hasan ketika tengah berkhutbah, kemudian Nabi SAW berkata, "Inna bani hadha sayyid." Sesungguhnya cucu aku ini adalah penghulu. Wala'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Dan kelak Allah akan memperbaiki dengan cucu aku ini, dua pihak besar yang bertelagah daripada kalangan orang Islam. Dua pihak besar yang bertelagah daripada kalangan umat Islam. Al-Hasan lahir pada tahun 3 Hijrah, pada pertengahan Ramadan tahun ke-3 Hijrah, atas pendapat yang paling sahih. Ulida Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu muntasafa Ramadan sanata 3 min al-Hijrah 'ala al-asah. Pada tahun ke-3 Hijrah, pertengahan Ramadan tahun ke-3 Hijrah, atas pendapat yang sahih. Dan mati diracun oleh isterinya, macam anda sebut tadi lah, wa mata masmuman min zaujatihi bi irsya'in min Yazid bin Muawiyah laha ala dhalik. Pada tahun berapa yang beliau diracun ini? Sanata arba'in au khamsin au tis'in wa arba'in au khamsin. So ada khilaf, 44 Hijrah ke, 45 Hijrah ke, 49 Hijrah atau 50 Hijrah atau 51 Hijrah atau juga 58 Hijrah. Banyak khilafnya. Au thamani wa khamsin wa dufina bil Baqi'. Beliau dikuburkan dan ditanam di Baqi', kat Madinah. Wa qabruhu masyhurun fi. Dan kubur Al-Hasan ini masyhur, orang tahu dekat mana lah, dekat Baqi'. Jadi Al-Hasan ini
mempunyai lebih kurang 13 hadis. 13 hadis. Okey, mengikut apa yang Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata, beliau menjumpai lebih kurang 13 hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey, seterusnya kita masuk pada hadis ini. Hadis ini Nabi SAW berkata, kata Al-Hasan, hafiztu min Rasulillah SAW. Okey, aku menghafal daripada Rasulullah SAW. Aku menghafal kata-kata daripada Rasulullah SAW. Da' ma yaribuka illa ma la yaribuk. Okey, ma la yaribuk. Da' ni fi'il amr, maksudnya fi'il amr yang bermaksud tinggalkan. Okey. Apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ma yaribuka. Dalam setengah riwayat kata ma yuribuka dengan dhammah dekat ya. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Cuma riwayat dengan fathah pada ya ni, baris atas pada ya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, adalah riwayat yang lebih tepat. Okay, dan ini lagi sahih dari sudut bahasa, lebih fasih dari sudut bahasa. Okay. Jadi Nabi SAW mengatakan, tinggalkan apa yang meragui kamu kepada apa yang tidak meragui kamu. Yang mana hadis ni kata para ulama, dia adalah kesinambungan kepada hadis yang kita dah belajar tentang menjauhi perkara syubhat. Dia adalah kita bercakap kesinambungan kepada hadis yang mengatakan tentang atau mengajak kepada meninggalkan perkara yang syubhat. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Hadis tu kita dah go through kan. Okay, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kan, siapa yang dia menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga maruahnya dan agamanya. Okay. So hadis ni adalah kesinambungan. Dan Nabi SAW mengatakan da' fi'il amr. Yang mana fi'il amr ni asalnya wajib. Bila datang fi'il amr, satu arahan, kata kerja yang berbentuk arahan ni, bermaksud Nabi SAW mengatakan wajib. Okay. Wajib tinggalkan perkara yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi adakah Nabi SAW sekarang ni mengarahkan kita dengan arahan yang wajib untuk meninggalkan semua yang kita rasa tak jelas? So jawapannya tidak. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, arahan dekat sini, kata kerja walaupun datang dalam bentuk arahan dekat sini, bukan arahan wajib tapi sunnah. Arahannya adalah arahan yang berbentuk galakan. Bukan arahan maksudnya pasti kena buat. Kalau macam tu, siapa yang buat satu perkara, kalau dia ada syubhat atau was-was sikit pun dia berdosa. Tapi itu bukan maksud yang hadis ni nak capai, bukan. Hadis ni, arahan Nabi SAW untuk tinggalkan kat sini adalah arahan berbentuk sunnah, galakan. Maksudnya kalau kita buat sekalipun tak berdosa. Cuma yang terbaik adalah kita tinggalkan apa yang kita was-was. Okay? Dan kata para ulama, hadis ini hadis utama dalam isu wara'. Dalam isu wara'. Okay? Jadi mana wara' ini adalah yang diberikan definisi oleh para ulama, tarku ma qad yadurru fil akhirah min muharramatin wa mushtabihatin wa mubahatin tajurru ila muharraman. Okay. Wara' itu ialah meninggalkan apa yang boleh memudaratkan akhirat kita. Okay. Ma qad yadurru, apa yang boleh memudaratkan akhirat kita. Apa dia yang boleh memudaratkan akhirat kita? Min muharramatin. Min di sini dipanggil min bayaniyah. Okay, maksudnya untuk tafsir. Itu yang boleh merosakkan akhirat kita ni ialah perkara-perkara yang haram. Wa mushtabihatin, perkara-perkara yang samar-samar. Dan juga perkara-perkara yang hukumnya harus pada asalnya tetapi dia boleh membawa atau mengheret kita kepada perkara yang haram. Okay. Membawa atau mengheret kita kepada perkara yang haram. So perkara yang sama-sama hukumnya atau perkara yang hukumnya asalnya harus tapi dikhawatiri dia boleh mengheret kita kepada perkara yang haram, itu semua akan merosakkan akhirat kita. Jadi meninggalkan tiga-tiga perkara ni, itulah yang dipanggilkan sebagai wara'. Okay, itu yang dipanggil sebagai wara'. Dan sifat wara' ni adalah sifat yang telah dipuji
dalam hadis-hadis dan dipuji juga oleh ramai ulama salaf kita. Dalam hadis Nabi SAW pernah berkata dekat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas." Wahai Abu Hurairah, kamu jadilah orang yang wara', nescaya kamu akan jadi orang yang paling kuat ibadahnya. Kun wari'an takun a'badan nas. Kamu jadi orang yang paling wara', natijah dia nanti kamu akan jadi orang yang paling banyak beribadah. Orang yang paling kuat ibadahnya, orang yang paling elok ibadahnya. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innakum lataghfuluna an afdalil ibadah wal wara'." Aisyah mungkin menasihati orang-orang yang berada di sekitar beliau radhiyallahu anha, mungkin anak murid beliau atau teman-teman. Aisyah kata, kamu semua ni lalai daripada ibadah yang paling agung, ibadah yang paling utama, iaitu wara'. Iaitu wara'. Dan wara' ni datang dalam banyak bentuk lah. Dalam banyak bentuk. Kita sebut secara sepintas lalu, ada wara' daripada memakan perkara yang haram. Wara' daripada perkara syubhat, meninggalkan perkara syubhat. Wara' daripada sebahagian pekerjaan ataupun muamalat tertentu. Ada orang dia mungkin minat nak masuk sebahagian muamalat, nak masuk dalam sebahagian muamalat. Contohnya isu forex. Dia dengar kata ada kata forex boleh, ada kata forex tak boleh. Walaupun jumhur kata, ataupun boleh kata hampir semualah, kata forex ni tak boleh kan. Pada fatwa pun dah keluar fatwa, tapi dia adalah dengar satu dua ustaz kata boleh. Jadi yang waraknya ditinggalkan lah. Itu kalau dia tak nak kaji lah. Kalau dia kaji, dia akan tahulah jawapan sebenar kan. Tapi kalau dia tengah keliru, tak mampu nak kaji contohnya, yang warak bagi dia waktu tu adalah dia meninggalkan perkara tersebut. Sebab dia tak tahu. Dia ada syubhah, dia tak jelas. Dan terbentuk warak juga ialah warak daripada memberi fatwa tanpa ilmu. Kata para ulama, memberi fatwa tanpa ilmu ni antara dosa-dosa besar. Bila kita nisbahkan sesuatu kepada agama, sesuatu kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan kita tak tahu perkara tersebut, di antara dosa-dosa besar. Al-qaul 'ala Allah bighairi ilm ni antara dosa-dosa besar. Dan kita lihat kewarakan ni ada pada ulama kita terdahulu. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, banyak bila orang tanya soalan kepada Imam Ahmad jawab dengan berkata la adri ataupun atawaqqaf. Aku KIV dulu. Atawaqqaf ni maksudnya aku KIV dulu, aku kena perhati dulu. Kadang-kadang Imam Ahmad kata la adri, aku tak tahu. Kadang-kadang Imam Ahmad kata la adri. Kadang-kadang Imam Ahmad kata la a'rif, aku tak tahu. Kadang-kadang Imam Ahmad kata aku khawatir ada khilaf dalam isu ni. Aku khawatir ada khilaf para ulama dalam isu ni. Imam Malik pula, dan masyhur Imam Malik pun cerita, orang datang daripada Andalus semata-mata untuk bertanya kepada Imam Malik. Andalus ni daripada barat negara Islam, barat Islam jauh sangat. Datang jumpa Imam Malik ditanya 40 soalan macam tu, beliau jawab sikit sahaja, dalam 8 atau 9 sahaja. Selebihnya beliau tak tahu. Beliau kata, saya tak tahu kan. Anda pernah cerita kisah ni kan? Sehingga bila orang tu kata dekat Imam Malik, nanti aku nak balik dekat negara aku ni nak cakap apa ni? Aku balik dekat orang kampung aku ni nak cakap apa? Takkan aku datang dari jauh ni, tak ada jawapan. Imam Malik pun kata, bagitahu kat mereka yang Malik pun tak tahu jawapan. Bagitahu kat mereka yang Malik tak tahu jawapan. Qul lahum Malik yaqul la adri. Kata pada mereka, Imam Malik kata aku tak tahu. Dan kita ada warak pada berkata-kata. Yang zaman sekarang kita makin hilang perkara ni, warak dalam berkata-kata. Para ulama kita zaman dulu amat teliti dalam isu menjaga percakapan dengan perkataan. Pada zaman sekarang ni kita ada percakapan dan juga tulisan tangan dekat media sosial, betul tak?
Kalau Imam Al-Bukhari di antara bentuk kewarakan beliau ialah kalau perawi itu dhaif sekalipun, kerana cara Imam Bukhari bagi tahu perawi itu dhaif, Imam Bukhari akan kata dha'afuh, maksudnya para ulama hadis mendhaifkan dia. Tarakuh, para ulama hadis meninggalkan dia. Seolah macam Imam Bukhari nak kata, beliau tak berani nak kata orang tu dhaif. Beliau nisbahkan kepada para ulama hadis. Beliau tak kata fulan dhaif ataupun fulan indi dhaif atau dha'aftu hadithahu, aku mendhaifkan dia, tak kata macam tu. Tapi Imam Bukhari kata dha'afu, para ulama mendhaifkan dia ni. Taraku, para ulama meninggalkan dia ni. Itu antara bentuk waraknya Al-Imam Al-Bukhari. Dan kerana Imam Bukhari kata fihi nazar, perawi ni kita nak kena check semula. Fihi nazar tu isyarat kepada ada kelemahan. Okay? Itu warak dalam berkata-kata Imam Bukhari, hatta dalam ilmu hadis sekalipun warak dalam berkata-kata. Kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, antara ulama yang masyhur wafat 702 Hijrah, Al-Imam Al-Mujtahid, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau berkata yang tak pernah aku sebutkan satu perkataan atau ucapan daripada mulut aku ni melainkan aku telah bersedia untuk berikan jawapannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Maksudnya Imam Ibn Daqiq Al-Aid nak kata apa sahaja yang aku cakap, semuanya aku dah prepare alasan. Kalau Allah tanya aku nanti apa aku nak jawab. Itu Imam Ibn Daqiq Al-Aid, Al-Imam Al-Mujtahid. Kata para ulama mujtahidul madhhabain. Okay, pakar yang mencapai darjah ijtihad dalam dua mazhab, mazhab Maliki dan Syafi'i. Okay, Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Dan Imam Ibn Daqiq Al-Aid ini dikenali sebagai antara ulama yang sikit percakapannya, warak dalam kata-kata. Warak dalam berkata-kata. Okay. Dan terakhir dalam hadis ni yang kita nak ulas adalah beberapa faedah tentang warak yang disebutkan oleh Syekhul Islam, okay, Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, di mana Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada memberikan beberapa faedah yang bagus berkaitan isu warak ni. Pertama, Ibn Taymiyah kata warak ni ada dua jenis, yang wajib dan yang sunat. Yang wajib ialah meninggalkan perkara yang pasti perkara tersebut merupakan sebab kepada melakukan dosa dan melayakkan kita untuk diazab. Yang tu wajib. Yang ni yang kita panggil sebagai perkara-perkara yang haram lah, al-muharramat. Okay. Fal wara'u bitarkiha wajib. Maka warak dalam meninggalkan perkara ni wajib. Semua orang kena. Dalam kes meninggalkan perkara haram, semua orang kena ada kadar warak ni. So kat sana ada kadar warak yang wajib dan kat sana ada kadar warak yang sunnah. Kadar warak yang sunnah apa? Wa yakunu bitarki ma qad yalhaquka bihi dhanbun kal makruhati wal mushtabihat. Okay. Meninggalkan perkara yang boleh menyebabkan kita, boleh ada kemungkinan, dia tak pasti. Tak pasti. Okey, ada kemungkinan kecil boleh bawa kita kepada, kemungkinan kecil boleh bawa kita kepada dosa. Berbeza dengan yang tadi, pertama itu perkara yang memang telah dipastikan perkara tersebut dosa atau bawa kepada dosa. Yang ni kemungkinan kecil. Ada kemungkinan kecil. Ataupun ada kemungkinan macam kita cakap 50-50 syak. Okay, boleh bawa kepada dosa. Tinggalkan itu pun, ini kalau kita tinggalkan, inilah yang sunat. Inilah warak yang sunnah, mustahab. Perkara-perkara ini adalah perkara yang makruh dan perkara yang mushtabihat. Makruh dan perkara yang sama-sama. Okay. Dan kat sana ada perkara yang dipanggil sebagai al-mubah as-sarih. Perkara yang jelas akan keharusannya. Antaranya ialah hukum berkahwin, hukum memakan daging. Di mana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, perkara ini keharusannya adalah jelas. Dan dalam isu perkara yang keharusannya jelas ini, sebenarnya kita tak dituntut untuk meninggalkan dia atas dasar warak. Bahkan kata Syekhul Islam, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang jelas harus ni adalah ibtida', adalah sebahagian daripada melakukan bid'ah. Ini kata beliau,
So, misal man yatruku zawaja au aklal lahm. Ada orang tinggalkan kahwin, tinggalkan makan daging. Kalau kita tanya kenapa? Aku nak mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebagai satu usaha untuk aku wara'. Hanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak. Ini bukan yang apa syariat nak. Okey, sebab perkara ini perkara yang jelas akan keharusannya. Dia bukan macam yang pertama dengan kedua tadi. Yang ini jelas akan keharusannya. Bahkan sebahagian mazhab kata digalakkan, betul tak? Dan contohnya adalah isu kahwin. Ada mazhab yang kata kahwin ini hukumnya asalnya hukumnya sunnah. Walaupun mazhab Syafi'i kata asal hukumnya harus. Okey. Jadi kata Syekhul Islam, kalau ada orang yang tinggalkan macam tu atas dasar untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia telah melakukan bid'ah. Wa tarkuha taqarruban ila Allah ibtida'. Okey. Wa tarkuha taqarruban ila Allah ibtida'. Dan antara poin yang penting juga, bila bertembung antara wara' dan juga mendapat pahala atau fadilat sunnah, maka waktu tu kata para ulama, kita tinggalkan perbuatan yang wara' tu, kita buat perkara yang mendapat fadilah sunnah tu. Bila bertembung di antara wara' dan juga mendapat pahala yang sunnah, kita tinggal perkara yang wara' tu. So ulama bagi contoh, katakanlah dekat kawasan rumah dia, imam tu adalah seorang yang fasik. Meninggalkan untuk solat di belakang orang imam yang fasik ini boleh masuk di bawah perbuatan yang wara'. Okey, perbuatan yang wara'. Tetapi kalau kita tinggalkan solat di belakang imam tadi tu, terlepaslah bagi kita, luputlah bagi kita pahala solat berjemaah. Katakanlah memang tak ada jemaah lain yang didirikan dekat kawasan tersebut, hanya ada surau tu saja atau masjid tu. Jadi kalau kita tak solat dengan imam tu, terlepas contohnya. Waktu tu kata para ulama, kita solat sahaja belakang dia kerana kita tak nak terlepas pahala yang sunnah tadi, yang fadilat yang sunnah tadi. Okay? Jadi bila berlaku pertembungan di antara wara' dan mendapat pahala yang banyak atau fadilat yang sunnah, maka kita dahulukan fadilat yang sunnah. So dalam kes tadi tu, kita solat je belakang dia. Okay? Kita solat je belakang dia. Okay? So, mislu as-salati khalfal imamil fasiq wa la yujadu imamun ghairuh. Tak ada imam lain. Falau aradta at-tawarru'a 'ani as-salati khalfah fa hadha ya'ni annaka satusalli wahdak. Kalau kita nak ngorak, kita jadi solat seorang-seorang. Dan kita tinggal pahala jemaah lah. Yang jemaah ni lagi tinggi kewajipan atau kegalakannya. Okay. Fal wara'u fi tarkil wara' hinaha. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang waraknya ialah meninggalkan perbuatan yang disangka warak tadi. Tu dia. Warak dalam isu ni ialah meninggalkan perkara yang disangka warak tadi. So daripada dia tak pergi solat jemaah sebab dia rasa imam tu fasik, dia pergi juga sebab dia akan dapat fadilat jemaah yang dia tak dapat kalau dia solat seorang-seorang. Okay. Yang ni lah yang Imam Ibn Taimiyah atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah panggil sebagai tamamul wara'. Wara' yang atau kesempurnaan wara'. Apa dia kesempurnaan wara'? Kata beliau, an ya'lamal insanu khairal khairain. Okay, khairain wa syarras syarrain. Okay, an ya'lamal insanu khairal khairaini wa syarras syarrain. Seorang manusia itu mengetahui yang terbaik di antara dua perkara dan yang terburuk di antara dua perkara. Terbaik di antara dua perkara yang baik, yang terburuk di antara dua perkara yang buruk. Wa ya'lama anna syari'ata mabnaha ala tahsilil masalihi wa takmiliha wa ta'tilil mafasidi wa taqliliha. Dan dia mengetahui bahawa syarak ini didirikan di atas mendapat maslahah, mengumpul maslahah, menyempurnakan maslahah dan menjauhkan dan menghapuskan mafsadah dan mengurangkan mafsadah semampu mungkin. Okay, ila akhir kalamihi, dan sambungan kalamnya sampai habis. Okay. So ini apa yang Syekhul Islam namakan sebagai tamamul wara'. An ya'lama al-insanu khairal khairain wa syarras syarrain. Dia mengetahui yang terbaik di antara dua perkara yang baik dan yang lagi ringan atau yang terburuk daripada dua perkara yang buruk. Kemudian dia akan lakukan ikut timbangan tersebut. Bila dia tahu yang terbaik di antara dua perkara yang baik, dia buat yang paling terbaik lah. Bila tahu yang terburuk di antara dua perkara terburuk, ditinggalkan yang terburuk tu. Bila terpaksa buat antara dua perkara tu, dia ambil yang ringan.
Okay? Kalau benda tu perkara yang dilarang. Okay? Dan yang terakhir, mengikut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, warak ni bukan sahaja melibatkan perkara yang kita cakap melibatkan at-tark. Okay, warak ni bukan khusus pada meninggalkan sesuatu. Warak juga boleh berlaku pada melakukan sesuatu. Setengah orang diingat warak ni, bila diingat warak, dia yang ada di mindanya, warak ni mesti meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu yang makruh, meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang sama-sama hukumnya. Itu warak, tapi warak bukan itu sahaja. Ada juga warak dalam perbuatan. Ada juga warak dalam perbuatan. Jadi mengikut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, di antara bentuk warak dalam perbuatan ialah kita meraihkan hak-hak orang yang hak-hak diri kita sendirilah. Maksudnya yang fardu ain bagi diri kita dan fardu kifayah bagi diri kita. Melakukan dengan sempurna fardu ain dan fardu kifayah ke atas diri kita tu, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, itu antara bentuk warak. Sebab warak ni tak khusus pada meninggalkan perkara sahaja. Bahkan warak juga masuk pada melakukan perkara. Okay. So warak ada unsur tark, tinggalkan perkara yang haram, tinggalkan perkara yang makruh, tinggalkan perkara yang sama-sama. Dan warak juga ada pada perbuatan, iaitu melakukan perkara yang fardu ain ke atas diri kita dan fardu kifayah ke atas diri kita dengan sebaik mungkin. Yang fardu kifayah tu kita lakukan sebaik mungkin. Okay, fardu kifayah tu kita buat, kita raikan, kita ingat hak-hak yang wajib ke atas diri kita. Okay. Yalah, fardu kifayah banyak. Okay, menziarahi kawan kerabat, menziarahi orang yang sakit ke, okay, solat berjamaah dan sebagainya, kan. So itulah warak. Okay, konsep warak yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Di penghujungnya hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasa'i. Kata Imam Tirmizi, hadis ni hasan sahih. Yang mana menurut ulama hadis, maksud Imam Tirmizi hasan sahih ni maksudnya sangat baguslah. Dia hadis yang sahih. Okay, sangat sahih. Ada khilaf tentang maksud hasan sahih ni, cuma kesimpulan dia hasan sahih ni maksudnya dia memang sahih, dia bagus. Okay. Kalau kita tak nak pening, maksud hasan sahih ni memang sahih. Okay. Itu yang khulasah dia. Walaupun ada perbincangan panjang di kalangan ulama hadis. Kemudian hadis yang ke-12, al-hadis ats-tsani asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di antara eloknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, tidak penting baginya. Okey. Jadi hadis ini pertama sekali hadisun hasan rawahu Tirmizi wa ghairuh. Okey. Hadis ni Nabi SAW mengatakan min husnil Islam, di antara eloknya Islam seseorang. Maksudnya kita membicarakan tentang adab yang tinggi dan akhlak yang tinggi sekarang ni. Ini bukan kita cakap tentang kadar yang wajib. Kita mencerita tentang kesempurnaan akhlak, kesempurnaan adab. Adalah seseorang itu meninggalkan perkara yang tak penting bagi dia. Kalau dia buat juga perkara yang tak penting ni, adakah berdosa tak berdosa? Main game. Main game ni, kalau game tu penuhi syaratnya lah, hukum asal dia game ni harus lah. Kalau game tu tak ada unsur-unsur yang membuatkan dia haramkan, game tu hukum asalnya harus. Tapi main game ni adakah perkara yang ada kepentingan? Tak ada. Adakah berdosa? Tak berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan tu, itu min husnil Islam. Okay, itu min husnil Islam. Antara keelokan, kecantikan Islam seseorang. Okay. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tak penting. Yang ni apa ulama kata sebagai meninggalkan fudulul kalam, meninggalkan lebihan-lebihan percakapan, fudulun nazar, meninggalkan lebihan dalam melihat. Tak ada keperluan untuk kita tengok dengan macam orang cakap apa, bila dekat shopping mall tu kita buka mata tengok semua. Tak ada rasa nak tundukkan pandangan. Itu orang panggil fudulun nazar. So min husni islamil mar tarkuhu, dia tinggalkan fudulun nazar tu. Okay. Fudulun nazar, fudulul kalam, fudulul akal, makan berlebihan, makan perkara yang banyak sangat sampai ditakuti. Ada mudarat pada diri dia, minum sesuatu banyak sangat sehingga takut dia mudarat pada diri dia.
Itu semua meninggalkan perkara-perkara itu yang dipanggil sebagai tarkul fudul. Meninggalkan perkara-perkara lebihan. Perkara-perkara lebihan yang tak ada keperluan. Dan di umum macam Anda cakap tadi. Dalam makan, fil akal, dalam minum, fil syurb, fil kalam, dalam percakapan, fil nazar, dalam penglihatan, dalam macam-macam. Okay? Hadis ni menurut Imam An-Nawawi hasan. Okay, tapi menurut jamaah daripada para ulama hadis yang terdahulu, antaranya Al-Imam Al-Bukhari, Ad-Darqutni, Ibnu Ma'in dan sebagainya, hadis ni hadis mursal. Okay, bukan daripada Abu Hurairah, daripada seorang tabi'in terus kepada Nabi SAW. Hadis ni hadis yang mursal. So hadis ni dhaif. Cuma ianya dhaif dari sudut statusnya dhaif, tapi dari sudut makna yang dibawa oleh hadis, kata para ulama, maknanya sahih dan benarlah. Sebab ada banyak hadis-hadis lain yang menyokong akan betulnya makna hadis ni. Okay? So hadis ni walaupun dhaif, menurut Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Bukhari, Ibnu Ma'in dan sebagainya, sebab hadis ni mursal, tetapi maknanya sahih dan boleh kita amalkan. Okay, maknanya sahih dan boleh kita amalkan. Hadis yang ke-13. Al-hadithu al-thalitha ashar. An Nabi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Okay, hadis ke-13. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam, pengkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, bahawa Nabi SAW berkata, tidak beriman seseorang daripada kamu itu sehinggalah dia menyukai bagi dirinya, tidaklah beriman seorang daripada kamu itu hingga dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia suka bagi dirinya sendiri, apa yang disukai bagi dirinya sendiri. So hadis ini hadis yang agung, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Okay, yang mana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang masyhur dan agung. Okay, yang kita ada kisah tentang Anas bin Malik ni ya. Abu Hamzah adalah kunyah kepada Anas bin Malik yang diberikan oleh Nabi SAW juga. Okay, kannahu bidzalika, sahha annahu sallallahu alaihi wasallam kannahu bidzalik. Nabi SAW yang beri kunyah ini kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Okay, Anas bin Malik ini merupakan khadim, perkhidmat kepada Rasulullah SAW. Seperti mana yang sahih daripada pelbagai riwayat, ketika Nabi SAW awal tiba di Madinah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinata kana umruhu 10 sinin. Ketika Nabi SAW awal-awal sampai kat Madinah, umur Anas bin Malik ni 10 tahun. Wa anna ummahu Ummu Sulaimin. Okay, ataupun wa anna ummahu Ummu Sulaimin atat bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak kepada Anas bin Malik ini namanya Ummu Sulaim, bawa Anas bin Malik ni jumpa Nabi SAW. Yang ni pada tahun pertama hijrah, ai fi sanatil ula min al-hijrah. Faqalat lahu khudhu ghulaman yakhdimuka. Okay, ambillah dia sebagai, kita cakap, pembantu ataupun hamba yang bantu kamu. Okay, yang berkhidmat kepada kamu. Faqabilahu, maka Nabi SAW pun terimalah Anas bin Malik ini. Waqad qalat lahu yawman ya Rasulullah ud'u Allah ta'ala lah. Maknya Ummu Sulaim ni pernah kata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berdoalah untuk anakku ni. Faqal, Nabi SAW pun berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fih wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkanlah bagi Anas bin Malik ini hartanya, anak pinaknya, dan berkatilah dia padanya, pada perkara-perkara tadi itu.
dan masukkanlah dia dalam syurga. Kata Anas bin Malik, ni Anas bin Malik sendiri kata, falaqad ruziqtu min sulbi siwa waladin. Okey. mi'atan wa khamsata wa ishrina dhukura. Aku direzekikan 125 anak. Okey. 125 anak walam urzaq illa bintain. Okey, walam yurzaq illa bintain. Adapun anak perempuan dia hanya ada 2 sahaja. Okey. So Anas bin Malik ni punyai ramai. 125 anak lelaki. Anak perempuan 2. Okey. So banyaklah, 125, bayangkan berapa banyak. Okey. Wa inna ardi la tuthmira fis sanati marratain. Dan tanaman-tanaman aku ni dalam masa setahun dia akan berbuah. Okey, 2 kali. Okey, mungkin tanaman waktu tu dekat Madinah, Allah Ta'ala lah, mungkin kurma ke, setahun sekali saja berbuah, tapi Anas bin Malik ni diberi keberkatan kepadanya, so setahun 2 kali berbuah. Okey, wallahu ta'ala alam. So ini antara keberkatan yang zahir pada Anas bin Malik lah, hasil daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hasil daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya banyak pengajaran kita boleh ambil daripada kisah Anas bin Malik ni. Antaranya kita boleh melihat aspek yang bagus dekat situ, kebijaksanaan maknya, ibunya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Betapa beliau ni bijak dalam nak bagi anak dia dapat masa depan terbaik. Apa masa depan yang lagi baik daripada kalau kita ada anak, kita bagi anak tu kepada Rasulullah SAW untuk dia khidmat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pula jaga dia, Rasulullah SAW pula beri nasihat kepada dia, ajar kepada dia. Okey, minta dia untuk temani. Bayangkan apa yang lebih hebat daripada itu. Okey, so bijaknya ibunya Ummu Sulaim ni dalam menyerahkan Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Yang pada penyerahan tu dapat banyak faedah dan manfaat yang sangat banyaklah. Apa kemuliaan yang lagi besar daripada menjadi khadimur Rasulullah SAW. Okay. Orang yang kita cakap orang kanan, pembantu, penghadam pada Rasulullah SAW. Dan disebabkan itulah kita tak pelik Anas bin Malik meriwayatkan banyak hadis. Dia meriwayatkan banyak hadis, antara minal mukthirin, di antara sahabat yang banyak riwayatkan hadis. Tak anehlah beliau banyak riwayatkan hadis sebab beliau khadam kepada Rasulullah SAW. Okay. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ni, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang daripada kamu. Maksud tidak beriman ni bukan menafikan iman secara total. Bukan Nabi SAW maksudkan siapa yang tak menyukai bagi saudaranya apa yang disuka bagi dirinya sendiri, dia tu bukan orang beriman. Maksudnya dia bukan orang Islam. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi kata para ulama, iman yang dinafikan dekat sini ialah kamalul iman. Kamalul iman, kesempurnaan iman. Tidaklah sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah dia menyukai bagi saudaranya apa disukai bagi dirinya sendiri. Tidaklah sempurna. Maksudnya apa? Orang tu masih ada iman tak? Masih ada. Tetapi tidak sempurna. Okey. Dan kata para ulama juga, kamal iman dekat sini, kesempurnaan iman yang disebutkan dalam hadis ni adalah perkara yang wajib. Min wajibat al-iman. Antara perkara yang wajib dalam seseorang untuk ada. Di antara iman-iman yang wajib ada. Sebab iman ini, kalau kita belajar dalam akidah, dia ada banyak peringkat. Kita ada iman yang level dia rukun, arkanul iman. Kita ada iman yang levelnya wajibat al-iman. Kita ada iman yang levelnya mustahabbat atau mukammilat al-iman. Ada perkara yang syarak mengatakan ianya sebagai rukun iman. Tak ada perkara tu tak dianggap orang tu beriman. Antaranya syahadah. Antaranya meninggalkan
sembahan selain daripada Allah. Itu min arkanil iman. Tak ada tu, orang tu tak jadi Islam pun lah. Okay, kalau tak ada syahadah, tak meninggalkan sembahan selain Allah, tak jadi Islam pun lah kan. Ada yang dekat sana dipanggil sebagai wajibat al-iman. Perkara yang wajib. Yang kalau tak buat, iman seseorang tu akan terkesan. Akan kurang. Tapi adakah dia keluar daripada Islam? Tak mesti. Tak keluar daripada Islam. Contohnya meninggalkan minum arak, meninggalkan zina, meninggalkan mencuri. Itu min wajibat al-iman. Syarak wajibkan seseorang yang beriman untuk tinggal perkara tu. Min wajibat al-iman. Tapi kalau dia buat juga, adakah dia keluar daripada Islam? Tak keluar. Sebab dia bukan min arkan al-iman. Okay? Dan kat sana kita ada apa yang dipanggil sebagai mustahabbat atau mukammilat al-iman. Perkara-perkara yang sunnah, yang menjadi penyempurna kepada iman. Okay? Yang melengkapkan lagi, yang menyempurnakan lagi kepada iman. Okay? Maksudnya melazimi zikir, melazimi diri kita dalam keadaan berwuduk, memperbanyakkan baca Quran, itu bukan milat al-iman. Okay? Jadi yang Nabi SAW kata dekat sini, ini adalah al-iman al-wajib. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab hukum asal pada mualah, okay, menyayangi kaum muslimin, hukumnya wajib. Muwalatul muslimin, hubbul muslimin wajib. Itu kadar yang wajib. Semua daripada kita orang Islam wajib menyayangi orang Islam, wajib menyayangi orang Islam yang lain. Okay? Wajib menyayangi saudara-saudara Islam kita. So, al-asl muwalatul muslimin, hukum asalnya menyayangi orang Islam ni wajib. Wajib. Okay? Akan tetapi, hadis ni sebenarnya nak mengisyaratkan kepada yang lebih tinggi lagi. Iaitu bukan semata-mata aslul muwalah, bukan semata-mata menyayangi orang Islam, tetapi menyayangi orang Islam yang lain ni seperti mana dan nakkan kebaikan kepada mereka seperti mana nakkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kebaikan yang kita nak untuk diri kita sendiri ada pada mereka. Cuma kita kena faham dengan baik. Kata Al-Imam Abu Amr, okay, Abu Amr ibn Salah, maksud nakkan bagi saudara kita apa yang kita nak bagi diri kita sendiri ni, maksudnya bukan apa yang kita nak, harta kita, anak pinak. Kalau ada orang dah kahwin, dia ada anak pinak, dia ada isteri, bukan maksudnya dia nak anak pinak dia ni diberi kepada saudara Muslim dia. Bukan kata isteri dia diberi kepada saudara Muslim dia. Bukan kata harta dengan rumah dia diberi kepada saudara Muslim. Bukan itu. Itu siapa nak buat, betul tak? Dan itu tak dituntut pun. Maksud dia kat sini adalah dia sukakan kepada saudara Muslim ni nak dapat apa yang dia dapat. Dia nak saudara Muslim dia dapat macam apa yang dia dapat. Dia diberi kesenangan hidup, kemewahan, harta yang banyak. Dia pun suka dan dia nak kalau saudara-saudara Muslim dia yang lain pun hidup senang, pun dapat kesenangan dalam hidup, kemewahan, harta yang banyak. Dia contohnya diberikan rezeki isteri yang baik. Dia pun nak saudara-saudara dia yang lain, saudara Muslim dia lain pun dapat isteri yang solehah, yang bagus. Dia ada anak pinak yang soleh dengan solehah, hafiz Quran, cemerlang dekat sekolah, akhlak baik, adab tinggi semua. Dia pun nak saudara-saudara Islam dia lain, kawan-kawan Islam dia lain ada anak-anak yang lebih kurang sama macam tu. Itu maksud dia. Okay, itu maksud dia nakkan bagi saudara dia apa yang dia nakkan bagi diri dia sendiri. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Okay. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Okay, hadis yang tersangat sahih. Boleh kata level paling tinggi kesahihannya. Okay, wallahu ta'ala alam bisawab. Okay, kalau ada soalan, kita berhenti awal sikit malam ni. Sekejap Ustaz nak tengok kat FB ya.
Okay, insyaAllah dekat FB pun tiada soalan. Dekat yang Zoom ni yang kita je pun tak ada soalan Okey. juga. Okey. So tak apa, sampai sini sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, lemah tersilap cakap itu daripada diri anda sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua dapatlah manfaat sedikit sebanyak dengan perkongsian malam ni. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.